Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Nasruddin Bujang, nombor metrik 265338. Untuk tajuk yang kita pilih, Vietnam dan Afrika Selatan. Untuk latar belakang negara Vietnam. Negara Vietnam sebuah negara dikenali sebagai sungai, pantai dan bandaraya yang sibuk dan terletak di dalam Asia Tenggara. Negara ini adalah sebuah negara yang membangun dan mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Ibu kota negara Vietnam adalah Hanoi, bandaraya yang sangat terkenal dan merupakan sebuah bandar yang terbesar di negara tersebut adalah Ho Chi Minh. Kedudukan negara ini telah digambarkan jika ia di utara Vietnam, negara ini bersebelahan dengan negara China. Manakala jika di barat negara ini berkaitan dengan Laos dan Kemboja. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Tuan 60966 Muhammad Sufian bin Saleh akan sambung tajuk yang seterusnya, iaitu sosioekonomi negara Vietnam, iaitu terdiri daripada 6 bahagian, iaitu yang pertama pertanian dan industri, yang kedua pendidikan, yang ketiga ekonomi pasaran, yang keempat tenaga bersih, kelima pembangunan bandar dan pembangunan luar bandar. Dia ada 6 saja. Organisasi antarabangsa di Vietnam terdiri daripada 5. Okey, yang pertama Bank Pembangunan Asia di Vietnam, iaitu ADB. Yang kedua Kemudahan Pembangunan Swasta Mekong, iaitu MPDF. Yang ketiga PBB di Vietnam. Yang keempat Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu Vietnam, iaitu UNDP. Okey. Dan yang kelima Bank Dunia di Vietnam, iaitu WB. Okey. Afrika Selatan pula. Okey. Afrika Selatan merupakan sebuah negara yang mempunyai beberapa bandar besar yang mempunyai tahap pembangunan infrastruktur yang sangat tinggi. Kita pun tahu kan Afrika Selatan tu macam mana kan. Okey, ibu negara kepada negara Afrika Selatan ini ialah Cape Town. Okey, yang ketiga Afrika Selatan merupakan sebuah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sambung bahagian sosioekonomi negara Afrika Selatan. Yang pertama, pembangunan bandar, kerjasama Afrika Selatan untuk kesediaan pasaran, program pembaruan dan pembangunan sektor kewangan Afrika Selatan, laporan diagnostik negara ekonomi digital untuk Afrika Selatan. Seterusnya, organisasi antarabangsa di Afrika Selatan. Yang pertama melibatkan antarabangsa INF, Pertubuhan Antarabangsa untuk Migrasi IOM, Pejabat Pesuruhjaya Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia OHCHR, Parlimen Pan Afrika Suruhanjaya Nasional Afrika Selatan untuk UNESCO, Komuniti Pembangunan Afrika Selatan SADC, Pejabat Perhubungan Taiwan di Republik Afrika Selatan, Wanita PBB, Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF, Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu FAO, Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian UNHCR, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Untuk sektor pelancongan di Vietnam sebelum pandemik COVID-19, di negara Vietnam, salah satu faktor sektor ekonomi yang utama adalah dari segi pelancongan lah, di mana sektor pelancongan ini memberi manfaat yang banyak untuk negara Vietnam. Vietnam telah menerima sebanyak 18 juta kedatangan antarabangsa pada tahun 2019 dan jumlah ini telah meningkat daripada tahun 2000, di mana ketika itu jumlah kedatangan hanya 2.1 juta. Pentadbiran pelancongan negara nasional Vietnam untuk mengikut rancangan jangka panjang mempelbagaikan industri pelancongan dapat membawa pertukaran mata wang asing ke negara ini, dan kehadiran pelancong di Vietnam terus meningkat dalam beberapa tahun. Sekian pembincangan dari saya dan saya akan serahkan pada sahabat saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syahid bin Abdul Samad, nombor metrik 260559. Untuk sektor pelancongan di Afrika Selatan sebelum pandemik COVID-19. Negara Afrika Selatan merupakan salah sebuah negara yang mempunyai tarikannya sendiri. Antara tempat pelancongan yang menarik di negara Afrika Selatan ialah Taman Negara. Sektor pelancongan merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling pesat berkembang di Afrika Selatan, dan ia merupakan salah satu tumbuhan ekonomi yang sangat penting bagi Afrika Selatan. Pada tahun 2018, banyak 6% peningkatan kedatangan pelancong antarabangsa sebanyak 1,407 juta. Penerimaan pelancongan berjumlah 1.48 bilion meningkat sebanyak 4.4%, lebih tinggi daripada perkembangan KDNK global seperti 8 tahun sebelumnya. Untuk seterusnya, pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 ialah satu pasal di mana seluruh dunia mengalami penjejasan akibat daripada virus yang disebut coronavirus. Sindrom pernafasan akut teruk SARS-CoV-2 lebih dikenali sebagai COVID-19. Virus ini mula dikesan pada 17 November 2019 di wilayah Hubei, China. Setelah hampir seluruh dunia dijangkiti oleh virus ini telah diisytiharkan sebagai pandemik oleh WHO pada 11 Mac 2020. Sejak virus ini mula bertapak sehingga tahun 2020, virus ini telah menjangkiti sebanyak 215 sebuah negara di seluruh dunia, dan jumlah keseluruhan manusia yang dijangkiti ialah sebanyak 45 juta dan kematian sebanyak 1.1 juta. Kesan pandemik pada sektor pelancongan di Vietnam. Pandemik COVID-19 memberi kesan yang negatif pada pelancongan di seluruh dunia. Negara Vietnam menutup sepadannya kepada pelancong antarabangsa pada tahun 2020 dan mencatat penurunan sebanyak 80% datangan pelancongan pada tahun itu. Grand Prix Vietnam Formula 1 salah satu projek yang terpenting meningkatkan pelancongan pada tahun 2020 yang terpaksa dibatalkan akibat wabak tersebut. Setelah berjaya mengendalikan penyebaran COVID-19, Vietnam bergantung pada pelancongan domestik bagi keselamatan bagi penjagaan kesihatan pelancongan tempatan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Farshad Zuan bin Hussein, nombor metrik 260890. Okey, saya akan terangkan tentang kesan pandemik kepada sektor pelancongan di Afrika Selatan. Okey, yang pertamanya adalah pelancongan antarabangsa, sektor ekonomi yang paling terkesan akibat wabak COVID-19. Okey, pertumbuhan pelancongan dunia, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB WTO menganggarkan kerugian 850 juta hingga 1.1 bilion kedatangan pelancong antarabangsa. Yang keduanya adalah sebilangan besar destinasi ditutup sepenuhnya pada bulan April dan Mei 2020 dan hanya dibuka di beberapa kawasan perlahan di utara musim panas. Kesan pandemik COVID-19 kepada sektor ekonomi pelancongan di Afrika Selatan. Okey, seterusnya adalah kesimpulan yang dapat kita buat adalah setiap negara yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi hendaklah mempunyai perancangan yang strategik bagi mengelakkan sebarang kemudaratan kepada rakyat mereka. Dapat kita lihat dari kedua negara yang telah dibandingkan, pelbagai prasarana dan kemudahan terbaru telah diberikan bagi memastikan kesejahteraan rakyat mereka di samping membantu membangunkan sosioekonomi di negara mereka. Setiap negara akan mempunyai kelemahan dan kelebihan sistem pemerintahan mereka sendiri. Namun, adalah tanggungjawab untuk setiap pemerintah bagi memastikan rakyatnya untuk keluar dari belenggu kemiskinan dan kesusahan
ketika dilanda pandemik COVID-19. So setakat ini sajalah yang dapat kita terangkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.